Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Fahmi mengibaratkan hubungan PAS dan Bersatu kini menanti retak, menanti belah. Baru-baru ini isu tentang pemilihan Perdana Menteri menjadi panas. Terkini pula isu tentang tebu katap. Pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata, perbalahan calon Perdana Menteri dan pengguguran Exco Bersatu di Perlis menjadikan hubungan PAS Bersatu semakin panas. Beberapa isu dalaman yang melanda Perikatan Nasional PN ketika ini menggambarkan hubungan PAS dan Bersatu bagaikan retak menanti belah, kata pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH Fahmi Fadzil. Beliau yang juga Ketua Penerangan PKR menyifatkan hubungan PAS Bersatu semakin panas berikutan perbalahan isu poster boy, calon Perdana Menteri Perikatan Nasional dan terbaru pengguguran Wakil Bersatu dalam rombakan Exco Perlis. Selain isu dalaman, beliau turut menyifatkan prestasi pembangkang sebagai semak dan imbang juga sendu, terutama di dalam sidang Dewan Rakyat. Baru-baru ini kita lihat desakan pengerusi PN cari poster boy baharu, adun digugurkan di Perlis dan acara besar di Terengganu tidak dijemput pimpinan atau pemimpin tertinggi Bersatu. Ini bibit-bibit menunjukkan kelemahan dalam Perikatan Nasional dan hubungan yang semakin renggang, semakin hari semakin jelas katanya lagi. Sudah pasti juga performance pembangkang di Parlimen cukup sendu bila mereka tidak boleh membincangkan isu yang substantif. Malah untuk 2 tahun berturut, mereka gagal menampilkan belanjawan alternatif. Kita lihat ini retak menanti belah, katanya kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Aplikasi MyTV mana-mana di IHU Proton. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas pengguguran 2 adun Bersatu daripada jawatan Exco Perlis pimpinan Perikatan Nasional. Menurut laporan sebuah portal berita tempatan, alasan pengguguran adun berkenan bukan disebabkan prestasi tugas, sebaliknya didakwa atas faktor politik. Sebelum ini, perbalahan dalam Perikatan Nasional terserlah apabila Naib Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu Peja dalam satu kenyataan mengusurkan Muhyiddin Yassin sebagai calon tunggal jawatan Perdana Menteri PN pada PRU yang akan datang. Bagaimanapun, Mursyidul Ampas Hasyim Jassin yang menegaskan parti itu lebih layak memimpin PN sekaligus menolak cadangan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri untuk gabungan tersebut. Sementara itu, mengulas polemik penggunaan Dewi Bahasa di papan tanda, beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata setiap pihak berkuasa tempatan PBT sudah menetapkan peraturan bagi penggunaan bahasa di papan tanda kedai atau premis. Justru, Fahmi berkata tidak sepatutnya perkara itu dijadikan polemik kerana pemilik premis seharusnya mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kita sedar setiap PBT ada menetapkan peraturan tertentu, termasuk papan tanda kepada peniaga mereka harus faham dan patuh. Isu ini tidak patut dipolemikkan, tetapi dalam aspek penguatkuasaan diharapkan ia tidak bersifat bermusim. Misalnya ditonjolkan di media sosial baru ambil tindakan. Sewajarnya pemantauan sentiasa dibuat. Sekiranya papan tanda itu dari awal lagi dikenal pasti melanggar peraturan, jangan tunggu bertahun baru ambil tindakan kerana boleh mencetuskan persepsi berbeza kepada rakyat. Perlu berlaku adil dari awal, kata Fahmi lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu kali ini? Benarkah Perikatan Nasional bakal akan bubar dan tumbang? Fahmi ibaratkannya PAS Bersatu retak menanti belah. Adakah dengan selepas ini PAS akan meninggalkan Bersatu lalu membentuk jajaran politik baru bersama parti yang lain? Kita nantikan.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Anwar akan pecat menterinya? Ini apabila semuanya terpalit dengan case yang panas sekarang ini berkait dengan papan tanda. Papan tanda saja pun menjadi isu panas, terutamanya dimainkan pula oleh para pembangkang. Ada pemimpin politik menyatakan kenapa dulu sewaktu Perikatan Nasional menjadi kerajaan, mereka tidak pun bercakap tentang papan tanda. Sudah jadi pembangkang baru timbulkan soal isu papan tanda. Hari ini, seorang veteran UMNO mahu supaya Anwar Ibrahim memecat Tiong kerana dikata anti bahasa Melayu. Veteran UMNO mahu Perdana Menteri Anwar Ibrahim menukar Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Seng dengan calon lain yang lebih berwibawa. Menerusi satu kenyataan akhbar, Setiausaha Veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata tindakan itu demi menjaga nama baik negara. Saudara-saudara sekalian, Veteran UMNO meminta Anwar Ibrahim Perdana Menteri ke-10 supaya menimbang kemungkinan menukar Tiong dengan orang lain yang lebih berwibawa sebagai Menteri Pelancongan demi menjaga nama baik negara, katanya. Mustafa merujuk kepada kenyataan Tiong baru-baru ini bahawa dia menerima pertanyaan daripada pelancong asing yang bertanya, apakah Malaysia sebuah negara bersifat perkauman atau ekstrim agama? Susulan serbuan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL ke atas beberapa premis di ibu negara sebelum ini. Serbuan itu merupakan operasi berskala besar terhadap premis-premis yang tidak memasang papan tanda bahasa kebangsaan. Tiong dilaporkan berkata, berbanding menampakkan imej authoritarian dan terkebelakang, di BKL seharusnya menjiwai semangat ketemadunan dan keterbukaan ibu kota. Katanya, multikulturalisme bukanlah kelemahan, tetapi kelebihan dalam daya saing dan memohon maaf kepada pelancong dari China. Mengulas lanjut, Mustafa berkata tidak ada sebab untuk Tiong meminta maaf kepada pelancong China kerana layanan tidak istimewa oleh Kerajaan Malaysia kepada mereka. Dakwaan Tiong kononnya dia ditanya oleh pelancong Cina, apakah Malaysia sebuah negara perkauman adalah satu pembohongan dan wayang Cina Tiong. Mana ada satu negara di dunia ini yang memberi layanan istimewa kepada pelancong yang melancong ke negara mereka sehingga terpaksa menukar papan iklan kepada bahasa pelancong? Soalnya lagi. Menurut veteran UMNO itu, jumlah pelancong Melayu yang melawat China juga bukan sedikit. Tetapi papan iklan di pusat membeli belah di Beijing, Shanghai dan lain-lain tetap dalam bahasa Mandarin. Tiong sengaja menimbulkan isu bahasa ini kerana dia anti bahasa Melayu. Dia anti bahasa Melayu, kata beliau. Tiong juga anti negaranya sendiri, Malaysia, kata beliau lagi. Tiong tidak patriotik dan nasionalis. Dia lebih Cina dari China tanah besar. Sikap rasisnya jelas sehingga terbawa-bawa kepada penduduk negara asing, katanya lagi. Mustafa berkata adalah amat memalukan negara ini apabila seorang menteri seperti Tiong bercakap seolah-olah Malaysia tidak aman dan selamat. Justru katanya pemimpin dari Sarawak itu perlu dipecat. Sebelum ini, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh turut membidas itu dan bertanya, apakah Malaysia merupakan sebuah negara perkauman berikutan serbuan terhadap premis perniagaan yang memasang papan tanda berbahasa Cina? Sebaliknya, kata Exco Melaka itu, individu yang bersikap perkauman ialah mereka yang telah lama menetap di Malaysia tetapi pura-pura tidak tahu mengenai undang-undang dan sensitiviti rakyat di negara ini.
Saudara-saudara sekalian, menjadi persoalan besar pada malam ini ialah, adakah Anwar Ibrahim akan memecat Tiong? Kerana kita tahu Tiong sudah banyak kali menimbulkan begitu banyak kontroversi, begitu banyak isu yang melibatkan pelbagai perkara, terutamanya dalam soal kementeriannya. Apa pendapat anda? Beberapa pendapat daripada netizen berkait isu ini, ada 7 semuanya di Malaysia kini. Black Panther 3884 menyatakan, kalau dulu kerajaan Barisan Nasional anda bertegas seperti begini, kerajaan BN takkan kalah, kata Black Panther 3884. Sekarang bertegas kerana kong ni orang luar, katanya lagi. Merdeka, merdeka, merdeka menyatakan, Mustafa, it is you who should be exiled, katanya. Sekian beberapa komen lagi daripada netizen ialah, Greenfish 2455 menyatakan, Yang Amat Berhormat Zahid Hamidi tak mahu join Perikatan Nasional. Ada kumpulan yang tersakiti. Wah, siapa yang dimaksudkan beliau ini? Settle kata, ada lagi yang dia nyatakan di sini dalam bahasa Inggeris. Orange Camel kata, semua ini betul, kata Orange Camel. Sang Kancil kata, kalau sudah veteran itu, baiklah duduk diam-diam. Buat apa kerja, kacau kerja orang muda-muda, orang-orang muda, kata Sang Kancil. Kotaro Minami pula kata, semakin tua, semakin kurang bijak, kata Kotaro Minami. Saudara-saudara sekalian, isu tentang papan tanda ini memang menjadi panas sekarang. Isunya melebihi daripada kepanasan biasa. Bahkan isunya ini telah mula digunakan sebagai senjata politik pula oleh pembangkang. Semoga isu ini dapat dihentikan dengan segera dan tidak pula dipolitikkan. Sebenarnya isu papan tanda ini bukanlah isu yang besar. Isunya sangat kecil tetapi digunapakai oleh ahli politik, parti-parti politik untuk mahu menjatuhkan kerajaan sekarang. Jadi apabila ada gesaan supaya Anwar Ibrahim memecat Tiong kerana anti bahasa Melayu, apa pendapat anda? Saya rasa Anwar Ibrahim tidak akan memecat Tiong kerana prestasi kerjanya mungkin bagus dan juga atas dasar keputusan yang wajar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.